Serang dengan pisau, kerabat diraja Pahang diheret ke mahkamah. Datuk Seri Anwar dijangka kekalkan jawatan Presiden dalam PKR. Fuad bangkit isu Perdana Menteri bukan Melayu kepada Lim Kit Siang. Rafizi dituntut bersihkan nama Wee Ka Siong dalam isu kos padu. Fahmi perjelas pemilihan U-Mobile tidak libat campur tangan politik. Bersatu nafi wujud pelanggaran etika pemilihan MPT melibatkan Hamzah Zainuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Netstab News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstab Malaysia. Kerabat diraja Pahang Tengku A.D. Akasha Tengku Abdul Rahman diheret ke Mahkamah Magistrate Kuantan atas pertuduhan mencederakan seorang lelaki menggunakan pisau Jun lalu. Pertuduhan itu dilakukan selepas media melaporkan dakwaan serangan terhadap pekerja pembinaan dan penyelenggaraan jalan alias awang. Untuk makluman, Tengku A.D. Akasha merupakan anak Tengku Muda Pahang Tengku Abdul Rahman ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Tengku Abdul Rahman ialah adik kepada Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Malaysia kini melaporkan salah seorang tertuduh adalah Muhammad Fauzi yang berkhidmat sebagai anggota polis. Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh bersama-sama mencederakan Peha alias menggunakan pisau di kawasan lot Tanah Bangsal Kuda, Jalan Teluk Sisik di Kuantan pada 6 Jun. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan yang boleh dihukum bawah Seksyen 324 Kanun Kesiksaan, dibaca bersama Seksyen 34 Kanun yang sama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan terus memegang jawatan Presiden PKR pada pemilihan parti yang dijangka berlangsung tahun depan. Memetik laporan daripada utusan online Setiausaha Agong PKR, Fuziah Saleh berkata, perlembagaan parti hanya membenarkan setiap presiden memegang jawatan selama 3 penggal. Susulan dari itu, perkara ini akan menimbulkan persoalan jika penggal selepas pemilihan akan datang menjadi penggal terakhir Datuk Seri Anwar memimpin PKR selaku presiden parti yang dipegangnya sejak 2018 dan bagaimana kedudukannya dalam kerajaan. Bagaimanapun, Fuziah menjelaskan ini tidak bermakna Datuk Seri Anwar tidak boleh terus menjadi Perdana Menteri walaupun jika beliau tidak lagi menjadi Presiden PKR. PKR bakal melangsungkan pemilihan parti tahun depan dengan jawatan Presiden dan timbalan Presiden dipertandingkan. Keputusan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat mendorong pemimpin UMNO Fuad Zarkashi untuk mengkritik Lim Kit Siang berhubung harapan kemungkinan adanya Perdana Menteri bukan Melayu yang dibuat oleh bekas pemimpin DAP itu pada tahun lalu. Ahli Majlis Tertinggi UMNO itu merujuk kepada majoriti negeri di Amerika Syarikat yang menyokong Donald Trump berbanding calon Parti Demokrat Kamala Harris, seorang wanita keturunan peranakan kulit hitam dan Asia Amerika. Fuad seterusnya mempersoalkan sama ada pemilihan tersebut mengandungi resis dan diskriminasi jantina. Namun beliau menyerahkan persoalan tersebut kepada Kit Siang untuk menjawab. Keputusan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat semalam menunjukkan Trump dari Parti Republikan memperoleh 277 undi elektoral untuk mengalahkan Harris yang mendapat 224. Tahun lalu, Lee mencetuskan kontroversi apabila dia bercakap tentang kemungkinan seorang bukan Melayu menjadi Perdana Menteri di Malaysia. Bekas pengerusi DAP itu mengulas bagaimana Barack Obama yang berketurunan Afrika Amerika dapat menjadi Presiden Amerika Syarikat setelah lebih 230 tahun negara itu ditubuhkan. Jom sertai peraduan bersama Netstab. Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Berikan ayat yang sama maksud dengan ayat ketimbang dan berikan contoh ayat. Berikan tarikh konten Netstab News yang bertajuk Anwar Enggan Tangguh Pemilihan PKR. Dan lengkapkan slogan, politik Malaysia akan terus stabil jika peserta yang menjawab dengan betul dan slogan terbaik akan dipilih sebagai pemenang.
Jangan lupa screenshot dan sertakan dalam link Google Form yang disediakan di ruang description berita Nextstep News edisi petang Jumaat 8 November 2024. Untuk makluman semua, peraduan Minggu 2 tiada pemenang. Terima kasih. Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong menuntut Menteri Ekonomi Rafizi Ramli membuat penerangan atau menarik semula kenyataan yang mendakwa dirinya silap memberikan fakta berhubung kos pembangunan pangkalan data utama padu di Dewan Rakyat semalam. Ka Siong berkata tindakan itu perlu dilakukan bagi membersihkan namanya yang dituduh melakukan kesilapan ketika menyatakan kos padu ialah sebanyak 85 juta ringgit sedangkan beliau merujuk kepada fakta dilaporkan sebelum ini. Terdahulu, Ka Siong membangkitkan peraturan mesyuarat 36/12 terhadap kenyataan yang mengelirukan Dewan. Ia susulan Rafizi yang juga ahli Parlimen Pandan pada sesi penggulungan Rang Undang-Undang Perbekalan 2025 peringkat dasar semalam. Nyatakan bekas Menteri Pengangkutan itu menggunakan data yang tidak betul. Ka Siong menjelaskan data 85 juta ringgit itu diperoleh berdasarkan jawapan Menteri kepada ahli Parlimen dan ia turut dilaporkan di portal berita termasuk Suara Keadilan. Ka Siong turut menjelaskan teguran yang dibuat itu adalah bagi mempertahankan integritinya sebagai wakil rakyat yang sudah 20 tahun berada di Dewan Rakyat. Sementara itu, Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul kemudiannya memutuskan supaya Ka Siong menulis permintaan maaf dan penjelasan itu secara rasmi. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil menjelaskan bahawa pemilihan U-Mobile Sdn Bhd yang pemegang saham utamanya adalah syarikat Singapura bagi membangunkan rangkaian 5G kedua negara tidak melanggar sebarang syarat ditetapkan. Katanya Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM telah menyemak perkara itu semasa proses pemilihan dan memastikan pematuhan kepada syarat pegangan saham terutama had equity asing ditetapkan 49% dipatuhi. Fahmi berkata, pemilihan dilakukan SKMM dibuat secara bebas dan menteri atau timbalan menteri tidak terbabit dalam sebarang proses penilaian. Beliau menjawab soalan Hassan Karim yang bertanya sama ada pemilihan U-Mobile sebagai penyedia rangkaian 5G kedua dipengaruhi oleh individu tertentu dalam syarikat tersebut tanpa menyebut sebarang nama. Terdahulu, Fahmi menjelaskan bahawa keperluan pegangan equity asing bagi lesi individu untuk penyedia kemudahan rangkaian dan perkhidmatan rangkaian adalah maksimum 49% dengan pemilikan Bumiputera diwajibkan sekurangnya 30%. Beliau juga berkata keputusan memilih U-Mobile sebagai penyedia rangkaian 5G kedua tidak melanggar syarat khas lesen yang ditetapkan untuk syarikat itu. Seorang pemimpin bersatu membidas penularan surat layang yang mendakwa wujud pelanggaran etika termasuk membabitkan Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin pada pemilihan parti berakhir minggu lalu. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, Muhammad Yazid Muhammad Yunus, menyifatkan surat layang disebarkan sejak semalam hanya dakyah musuh untuk memberi persepsi negatif terhadap parti yang mengetuai Perikatan Nasional itu. Yazid yang bercakap kepada FMT menegaskan ahli Bersatu matang dalam membuat penilaian terhadap calon menawarkan khidmat selain terus menyokong Muhyiddin Yassin selaku Presiden dan Hamzah sebagai bakal timbalan Presiden. Surat layang itu mendakwa Hamzah dan kumpulannya dilihat menguasai kempen serta memanipulasi keputusan pemilihan yang mengakibatkan ketidakstabilan dan ketidaktelusan dalam proses pemilihan bersatu. Pelanggaran etika lain turut membabitkan penganjuran kempen Solidariti dianjurkan kem Hamzah yang didakwa melobi calon pilihan serta menyebarkan fitnah terhadap individu lain. Surat itu turut mengkritik jawatankuasa pemilihan parti JPP yang didakwa lemah mengakibatkan manipulasi dan salah guna kuasa sehingga ramai meragui keputusan telah diumumkan. Sekian untuk edisi petang hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mira Gilas, Assalamualaikum dan salam sejahtera.